Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jahari kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah bersedia daripada subuh tadi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Suniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين Amin ya Rabbal Alamin. Dengan kita dalam admin boleh tolong tutupkan kamera dia, suruh terbuka kamera. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan, kurniakan keberkatan dan kebaikan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Kita buka pertama sekali kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada pagi ini. Minta maaf pada pertemuan kita yang lepas tak dapat kita adakan sebab diuji oleh Allah dengan batuk dan sesama, batuk dan sesama. Suara pun jadi raucous kan. Itu yang tak dapat bersiaran atau tak dapat berkuliah pada pertemuan yang lepas. Okay. Tapi alhamdulillah kali ini Allah berikan kita keizinan untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan duduk kita dalam majlis ilmu Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya. Bila kita bicara tentang biografi agung Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita akan bertambah kecintaan kita kepada baginda yang akan melayakkan kita untuk boleh syafaat Nabi SAW dan juga kita akan terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, insyaAllah. Okay. Sebab itu para ulama kata tiga perkara yang melayakkan kita untuk mendapat syafaat baginda SAW. Yang pertama adalah kita kena cinta Nabi SAW melebihi cinta kita kepada kedua ibu bapa kita, pada anak-anak kita dan manusia seluruhnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang itu selagi mana dia tidak mencintai aku lebih daripada kedua ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi kita bicara tentang biografi agung sallallahu alaihi wasallam ni, mudah-mudahan kita dapat Allahumma SWT kenal lebih mendalam kepada baginda SAW, dan mudah-mudahan dengan kenal mendalam tu akan timbul rasa cinta yang sangat ikhlas daripada lubuk hati kita, dan dengan sebab cinta itulah kita layak untuk beroleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para ulama kata kalau kita cinta kita banyak menyebut nama Nabi SAW. Kena banyak berselawat kepada baginda SAW. Selawat maksudnya kita kena sentiasa doakan Nabi. Solawat ni sama je dia punya kata dasarnya. Jadi bila solah
Logatan dari sudut bahasa adalah ad-doa. Selawat pun dari sudut bahasa adalah ad-doa juga. Jadi bila kita kata kita selawat kepada baginda SAW, bermaksud kita mendoakan kebaikan untuk baginda SAW. Dan bila kita doakan kebaikan untuk Nabi SAW, ya Allah akan berikan kebaikan itu kepada kita, insya-Allah. Okay? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kita kena amal sunnah baginda SAW. Itulah baru layak kita untuk boleh syafaat. Syariat, sunnah ni termasuklah syariat. Sunnah ni maksudnya adalah jalan yang telah ditinggalkan oleh baginda SAW. Jadi syariat juga termasuk dalam sunnah baginda SAW. Jadi kita melaksanakan semua syariat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda, dan kita mengamalkan semua kehidupan baginda SAW, cara hidupnya, bangun tidurnya, amalannya, ibadahnya, akan layaklah kita untuk boleh syafaat Nabi SAW nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Okay, mudah-mudahan, insya-Allah. Okay, kita masuk pada surat 100 hari ini. Iaitu kita bincang tentang sahabat, orang lelaki di sekeliling Nabi SAW. Okay. Ini kita masuk dalam sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ataupun Abdullah bin Mas'ud. Okay. Nama sebenarnya adalah Ibnu Ummi Abdullah. Beliau seorang pengembala kambing milik Quraisy. Dia orang asal Mekah. Okay. Kemudian suatu hari didatangi oleh dua orang yang meminta susu kambingnya. Tetapi dengan amanah dia berkata kambing ini bukan miliknya. Lalu seorang daripada keduanya berkata, bawakan kepadaku anak kambing yang masih belum berkahwin lagi. Okay. Jadi anak kambing yang belum berkahwin, tak ada susu lah kan. Okay. Dan kemudian membaca bismillah. Membaca bismillah. Tidak semena-mena kantong susu anak kambing itu membesar dan mereka dapat meminumnya bersama-sama. Lelaki itu adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Okey. Jadi Abdullah ataupun Ibnu Mas'ud ini dia meminta diajarkan perkataan tadi dan tidak lama kemudian dia meluk agama Islam. Jadi beliau adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya. Sebab itu dia ni digelarkan juga sebagai ahli qiraat Kufah. Dia ahli qiraat Kufah. Okey. Okey. Kemudian dan merupakan orang yang paling alim berkaitan dengan Al-Quran. Kisah surah Al-Waqi'ah, dialah yang menyuruh anak-anaknya membaca surah ini setiap malam sepanjang peninggalannya, kerana pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan apa-apa seorang yang selalu membaca surah Al-Waqi'ah. Ataupun dari riwayat lain, sebab tu dia sakit teruk, hampir meninggal. Ketika itu datang sahabat menziarahinya, lalu dia kata, aku risau tentang anak aku, bagaimana kalau setelah aku meninggal dunia, siapa yang anak ni. Lalu inilah disebutkan bahawa tidak akan apa-apa seorang yang selalu membaca Al-Waqi'ah. Jadi dia pesan pada anak-anaknya supaya membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. InsyaAllah tidak akan apa-apa. Tidak akan apa-apa. Maksudnya tak akan miskin lah. Okay. Barulah tenang hatinya untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Itu. Okay. Abdullah bin Mas'ud juga digelarkan sebagai khadimun na'al ataupun sahibun na'al. Maksud dia orang khadam Nabi SAW yang membawa capal baginda SAW. Bukanlah Nabi melantiknya. Bukan Nabi melantik Abdullah bin Mas'ud ni untuk bawa capal Nabi SAW. Okay. Tapi tak, ini adalah sukarela. Setiap kali Nabi SAW sampai saja ke masjid, orang yang pertama mengambil capal Nabi SAW, dia bukan simpan tau, dia bukan ambil capal tu simpan kat rak, dia tak. Dia ambil peluk. Sepanjang pengajian Nabi SAW dia peluk capal tu. Dia peluk capal tu, dia masukkan dalam baju dia peluk. Okay, bila Nabi SAW selesai saja daripada kuliah ke ataupun nak keluar daripada masjid, dia lah orang pertama yang berlari, bawa capal tu, dan meletakkan di hadapan kaki Nabi, di hadapan masjid untuk mudah Nabi pakai dan Nabi terus bergerak. Kalau Nabi pakai kasut, dialah orang yang menyarungkan kasut itu ke kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan digelarkan sebagai khadimun na'al, iaitu khadam yang membawa capal baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun sahibun na'al, yang menjaga capal baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Sebab tu saya sebut tadi, sukarela. Bukanlah Nabi kata, okey Nabi kau bawa capal aku, tak. Nabi tak ada macam tu. Hatta bodyguard pun Nabi kata tak payah jaga aku. Allah yang sentiasa jaga aku. Kamu tidurlah. Setiap peperangan mesti ada jaga Nabi SAW. Nabi kata tak apa, kamu tidurlah. Tidurlah. Yang menjaga aku. Tapi sahabat ni sukarela. Yang menjadi pengawal Nabi SAW dalam setiap peperangan ada beberapa orang lah. Ada beberapa orang. Dia sebut tentang tu. Okey. Kemudian dia adalah orang yang keenam masuk Islam. Orang yang keenam masuk Islam. Yang pertama adalah kita tahu siapa? Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Allahumma salli Miqdad bin Amru, kemudian Allahumma salli siapa lagi? Utsman bin Affan, Al-Arqam bin Abi Arqam. Okey. Dia adalah orang yang keenam masuk Islam. Dia ni datang ke rumah Al-Arqam bin Abi Arqam untuk mendengar kata-kata daripada Nabi SAW, dan akhirnya dia tertarik. Dia tertarik dengan Allahumma salli asmat. Dia tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Okey. Itu disebut tentang Allahumma salli asmat Abdullah bin Mas'ud. Okey. Dalam kitab Hayatus Sahabah ada satu athar ataupun kata-kata daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud ni dia Allahumma salli ala Muhammad, dia menyebutkan bahawa ketika mana Allah nak memilih Nabi pada ketika itu, Allah memeriksa seluruh hati manusia, yang paling baik, yang paling tinggi ilmunya, yang paling indah budi pekertinya, itulah Nabi. Okay. Dan disambung lagi, untuk Allah memilih sahabat kepada Nabi tersebut, Allah memeriksa hati seluruh manusia ketika itu. Orang yang baik selepas Nabi, yang kedua yang baik, yang ketiga yang terbaik selepas Nabi, itulah sahabat untuk Nabi tersebut. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ni, kan, dia bukan calon-calon orang, dia adalah Al-Mukhtar, yang terpilih sebenarnya, yang terpilih. Okey, Allahumma salli, terpilih sebab Allah yang memilih. Dia bukan sembarang. Kalau mungkin kita bercita-cita nak hidup zaman Nabi SAW kan. Kalau kita nak bandingkan dengan akhlak kita dengan ni, mungkin kita ni tak tahulah jadi sahabat ke, jadi penentang ke, wallahu alam. Takut-takut jadi penentang je. Sebab dengan akhlak kita, dengan kita ni kan, mungkin jadi orang yang tak beriman, wallahu alam kan. Sebab itu orang yang dikelilingi oleh Nabi SAW di antara para sahabat, dia adalah Al-Mukhtar, yang terpilih di kalangan para sahabat. Saya tertarik dengan satu kisah yang Nabi berbual dengan Amr bin Al-As. Amr bin Al-As. Kata Amr bin Al-As, aku ni kalau datang jumpa Nabi SAW tak pernah Nabi halang. Okay. Dan bila satu hari tu aku berbual, Nabi sangat mesra dengan aku. Nabi sangat mesra dengan aku. Sehingga aku jatuh perasan. Dan aku tanya soalan pada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, antara aku dengan Abu Bakar mana yang paling baik? Maksudnya mana yang paling kau sayang, wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW dengan jujur kata Abu Bakar. Lalu dalam hati dia kata, oh betul lah, Abu Bakar ni orang yang berhijrah bersama Nabi SAW. Pastilah dia menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi. Okey. Wahai Rasulullah, antara aku dengan Umar, siapa orang yang paling baik? Siapa orang yang paling baik? Lalu kata Nabi SAW, Umar. Umar. Okay. Dan dia kata Umar memang layaklah, sebab Umar ni dia Allahumma salli banyak berjuang dengan Nabi SAW. Okay. Orang yang mempertahankan Islam dengan ketegasannya. Lalu dia tanya lagi soalan yang ketiga. Wahai Rasulullah, antara aku dengan Uthman, mana yang lebih baik? Lalu Nabi SAW jawab, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan memang sahabat Nabi yang mengorbankan hartanya banyak untuk Islam, untuk Nabi. Jadi dia kata layaklah Uthman. Dan kata Amr bin Al-As, aku tidak bersyadang untuk bertanyakan soalan seterusnya kerana tahu bukan aku selepas itu. Amr bin Al-As ni bukan sahabat yang biasa-biasa. Dia sahabat yang kita tahu dia sahabat, dia perunding. Kalau Nabi nak berunding dengan siapa-siapa, dia akan hantar Amr bin Al-As. Dia perunding zaman jahiliyah terbaik
dan zaman Islam yang terbaik. Perunding lah kalau nak pergi nak buat perjanjian apa-apa, Amru al-As yang diutus oleh Nabi SAW. Okey, itu disebut tentang tu. Kalau juru cakap Islam yang terbaik adalah Ja'far bin Abi Talib. Kita akan bincang Ja'far bin Abi Talib. Tapi kalau juru perunding yang paling terbaik adalah Amr bin al-As. Jadi Amr bin al-As nombor berapa? Nombor apa? Wallah alam nombor apa. Okay. Sebab itu dia tak nak sampai Osman je dia stop. Dia tak nak tanya lagi. Kalau mungkin dia tanya adakah aku lebih baik daripada Ali, mungkin Nabi akan jawab Ali. Kalau sebut siapa lagi sahabat-sahabat lain mungkin. Tapi itulah. Satu nak beritahu bahawa Nabi SAW dia tak memilih sahabat. Tak memilih, maksudnya kalau ni dengan Abu Bakar pun dia mesra, dengan siapa pun sampai kecil-kecil sahabat pun dia akan mesra dan berakhlak dengan akhlak yang baik dengan sahabat tersebut. Itulah Nabi SAW, insya-Allah. Okey, dan nak tanya sikit Ustaz. Abdullah Ibn Mas'ud ni sejak dari awal dia masuk Islam kan, dia memang tak berenggan dengan Nabi Muhammad SAW kan Ustaz. Saya dengar macam tak ada satu ayat Al-Quran pun melainkan di bawah pengetahuan dia, di mana ayat tu turun, bila ayat tu turun, kerana siapa ayat tu turun, semua di bawah pengetahuan dia. Betul ke Ustaz? Betul. Sebab itu dia orang sehingga kan sabda Nabi, kalau kalian nak dengar Al-Quran dibaca seperti diturunkan, maka dengarlah Al-Quran dibaca seperti mana bacaan Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Betul Ustaz? Betul. Masya-Allah. Sebab itulah dia disebut sebagai orang yang paling alim berkaitan dengan Al-Quran. Orang yang paling alim berkaitan Al-Quran. Tentang asbabun nuzulnya, tentang apa semua adalah Abdullah bin Mas'ud. Okay. Kalau orang yang paling mahir tentang tafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Okay. Orang yang diberatkan oleh Allah dengan Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Okay. Itu disebut tentang tu. Dia masing-masing ada. Jadi dia adalah pembaca Al-Quran yang paling baik. Kemudian orang yang alim berkaitan dengan Al-Quran, orang yang paling alim berkaitan Al-Quran, sudah asbabun nuzul, sebab turun ayat, tuntutan ayat, semua tu adalah Ibnu Mas'ud. Okey, insya-Allah. Dalam buku saya yang terapi patah hati tu kan, yang bila Salman Al-Farisi nak pinang tu, dia datang dengan Abdullah bin Mas'ud lah yang menjadi juru cakap kepada kepada Allahumma salli ala Salman Al-Farisi. Okey, insya-Allah. Selesai? Okey. Jadi wafat dan dikebumikan di Baqi'. Seterusnya kita bincang tentang Huzaifah Al-Yamani. Siapa Huzaifah Al-Yamani ni? Huzaifah Al-Yamani adalah spy Nabi SAW. Okey, spy Nabi SAW. Nanti kita akan bincang tentang keistimewaan dia. Huzaifah meluk Islam sejak lahir. Kerana ibu bapanya meluk Islam lebih awal daripada kelahirannya. Okey. Jadi Rasulullah menilainya dengan 3 keistimewaan. Yang pertama, dia cerdas dan bijak tiada tandingannya. Kerana dia dapat menyelesaikan masalah yang paling rumit. Dia ni dapat menyelesaikan masalah yang paling rumit. Itu Nabi SAW kata dia ni adalah orang yang cerdas dan bijak. Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani. Okay, kemudian Allahumma salli sikit. Okay. Kemudian yang kedua adalah dia cekap. Yang seterusnya dia cepat mempelajari sesuatu. Kalau dia tak tahu, tak mahir, dia belajar cepat dia dapat tangkap. Jadi dia cepat mempelajari sesuatu. Jadi dia cekap. Yang ketiga adalah cermat dan sangat menyimpan rahsia, ataupun boleh kata dia amanah. Seorang yang sangat amanah dan menyimpan rahsia. Okey. Jadi Allahumma salli ala pernah dalam peperangan Ahzab, dia diperintahkan untuk masuk dalam kemah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Okey, dan ketika itu Abu Sufyan berucap kat depan. Abu Sufyan berucap kat depan. Abu Sufyan macam dah dapat tahu tentang kehadiran dia. Lalu dia kata orang-orang Yahudi semua dah melarikan diri daripada menolong kita sebab angin kuat yang dia hantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi cuba cek kawan-kawan kamu sebelah-sebelah tu, takut ada musuh dalam selimut ke apa. Tapi bila dengar percakapan tu,
Huzaifah Al-Yamani lah orang pertama cakap dengan sebelah dia, kau siapa? Kau siapa? Jadi tak sempat orang tu tanya dia, kau siapa? Dia tanya dulu orang tu, kau siapa? Kau daripada mana? Okay. Jadi selamatlah dia. Okay. Sewaktu Abu Sufyan lalu di hadapan dia, cuma dia ingat pesan Nabi SAW, Nabi kata jangan Allah SWT buat apa-apa, jangan buat apa-apa, diam saja, diam saja. Dia kata Abu Sufyan lalu depan dia, kalau dia ambil pisau dan tikam Abu Sufyan boleh saja ketika itu, kan? Tapi pesan Nabi SAW, bila masuk dalam kemah orang kafir ni, kafir Quraisy Mekah ni, jangan buat apa-apa, diam je. Jadi seperti itu, itu dia tak bunuh. Lalu bila Abu Sufyan masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah, kata Huzaifah Al-Yamani, kalau aku tak taat pada perintah Nabi SAW ketika itu, aku tak akan lihat Abu Sufyan masuk Islam ketika ini. Itulah kehebatan ataupun sangat taat dan menjaga rahsia Nabi SAW. Dia perintahkan menjalankan satu tugas yang paling berat. Kalau yang lain biasa je, macam contohnya kalau perang dengan Rom contohnya, Huzaifah Al-Yamani akan diutus untuk pergi siasat, ataupun ada sahabat-sahabat yang lain juga dia siasat berapa kekuatan tentera musuh ni. Jadi dia akan kira berapa unta dan berapa kuda yang dibawa. Dia bukan kira orang, dia kira unta dan kuda. Kalau banyak unta dan banyak kuda yang dibawa, berarti perang ni besar, jumlah tentera ramai. Okay. Jadi orang yang first kali pergi berhadapan ataupun pergi menyiasat tentang kekuatan musuh adalah Huzaifah Al-Yamani. Ada juga sahabat-sahabat lain, tapi Huzaifah Al-Yamani adalah orang yang biasa diutus oleh Nabi SAW. Okay. Selesai insyaAllah. Okay. Dia juga merupakan perisik Nabi SAW. Okay, insyaAllah kita sebut tentang. Okay. Yang ketiga, kita bincang hari ini adalah Ammar bin Yasir. Okay. Keluarga Yasir diseksa dan dibunuh. Kita tahu bahawa nama ayah dia adalah Yasir dan nama ibu dia adalah Sumayyah. Kan? Sumayyah tu. Okay. Jadi keluarga Yasir diseksa dan dibunuh. Nabi mendoakan keluarga Yasir ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati syahid pertama dalam Islam adalah ibu dan ayahnya Yasir, Ammar bin Yasir. Okay. Rasulullah sering melawat di tempat di mana Ammar dan keluarganya diseksa dan mendoakan kebaikannya. Ammar sering dipuji oleh baginda SAW kerana kecekalannya dan ketabahannya dalam menanggung siksaan. Okay. Allahumma salli ala okay. Dan seterusnya berperang bersama Nabi SAW dalam peperangan Badar, Uhud, Khandaq, Tabuk. Malah setelah baginda wafat, dia terus menyertai peperangan demi peperangan. Okay. Yang berdakwah kepada Ammar bin kepada keluarganya Yasir dan Sumayyah ni adalah dia sendiri. Suatu kecil dia suka duduk depan rumah Al-Arqam bin Abi Arqam dan dia suka dengar. Okay, suka dengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW daripada dalam. Akhirnya dia dijemput masuk dan dia nyatakan keislaman pada Nabi SAW. Jadi dia adalah orang yang Islam di usia yang kecil. Okay. Lalu dia diseksa oleh orang Quraisy setelah mana tahu tentang keislaman dia, sekeluarga. Dia diikat, kemudian ibunya dibunuh, dan ayahnya juga dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, ditawarkan untuk keluar daripada agama Muhammad, kan? Allahumma SWT, keluar daripada agama Muhammad atau agama Islam, dia akan dibebaskan. Tapi ibunya tetap, maksudnya dengan keimanan dia, dan ayahnya pun sama, tetap dengan keimanannya. Okay. Tapi Ammar bin Yasir dia berpura-pura ketika itu untuk menyatakan bahawa dia sanggup untuk keluar daripada agama Muhammad, dan dia dibebaskan. Ibu dan ayahnya dibunuh. Bila dibebaskannya, dia terus lari jumpa Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, aku ni macam mana ya Rasulullah? Aku telah mengungkapkan kalimah syirik di hadapan orang-orang kafir, ketika mana dia memberikan tawaran kepadaku untuk aku ni membebaskan diri, iaitu dengan mengatakan bahawa aku keluar daripada agama Muhammad. Lalu kata Nabi SAW, wahai Ammar, kamu hanya menyebut pada lidah kamu, tidak pada hati kamu. Sebab itu Nabi kata, akidah kamu, keimanan kamu masih kuat lagi, masih kuat.
Tapi ada hikmahnya. Ada hikmahnya kan. Allahumma salli kalaulah di ketika itu dia dibunuh dan dia masih muda lagi dan banyak lagi dia boleh berjasa kepada kaumnya, kepada Islam, pada Islam. Kenapa dia nak, yalah kalau kita boleh je nak, maksudnya dia kekal, kata dia beriman pada Allah dan dia bunuh, dia akan masuk syurga. Tetapi dia nak bahawa Allahumma salli umurnya tu, kemudian kekuatan dia tu untuk berjasa kepada Islam dan kepada Nabi SAW kan. Kita disebut tentang tu insyaAllah. Okay. Inilah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Anak saya namanya Ammar. Tapi dia Ain Mim Alif Ra. Ammar. Ammar ni maksudnya yang memeriahkan, yang memakmurkan, yang mengimarahkan, yang makmur. Jadi Ammar, Ain Mim Alif Ra. Okay. Kalau Amar, Alif Mim Ra pun boleh. Amar ni perintah boleh. Itu Amar. Kalau Ammar, Ammar. Tapi ejaan Ammar bin Yasir ni Ammar. Ain Mim Alif Ra, Ammar. Bukan Alif Mim Ra. Ammar bin Yasir. Okay. Selesai insyaAllah. Okay. Yang seterusnya, Ubadah bin Samit. Mungkin kita tak pernah dengar nama sahabat ni kan. Ubadah bin Samit merupakan utusan kaum Ansar yang pertama datang ke Mekah, okay, untuk mengangkat bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian dia pada Allahumma salli bai'ah ni dalam perjanjian dalam bai'ah Aqabah. Okay. Orang yang takut kepada jawatan pemimpin, bila ditawarkan pemimpin tak nak. Yeah. Di zaman Sayyidina Osman bin Umar Al-Khattab pun tawarkan jadi pemimpin, tak nak. Okay. Yang dia pilih adalah, dia kata tak payah jawatan, tak payah tawarkan aku jadi pemimpin. Bagi aku amanah untuk mengajarkan ilmu kepada orang-orang Islam tu je. Hatta dia kata, hatta menjadi pemimpin kepada 2 orang pun dia takut. Maksudnya bila dia bermusafir, Nabi SAW kata kalau kamu bermusafir 3 orang, lantiklah ketua di kalangan kamu. Lantiklah ketua di kalangan kamu. Okay. Hatta dia bermusafir pun nak lantik ketua, dia pun tak nak. Dia pun tak sanggup. Dia tak nak sebab dia sangat takut jawatan pemimpin tu. Sangat takut. Maksudnya setelah mendengar, dia tidak mahu kerana takut setelah mendengar kata-kata Rasulullah SAW, akibat orang tidak melaksanakan tanggungjawabnya. Tambahan pula dengan hadis Nabi SAW dengan qadiyani finnar. Qadiyani maksudnya 2 qadi itu finnar. Okay. Okay. Jadi yang mana? Kalau yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya, tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berilmu, itu yang qadiyani finnar tu. Okay. 3 orang, 2 masuk neraka, 1 je masuk dalam syurga. Okay. Sayyidina Umar pernah menawarkan jawatan kepadanya, namun dia tidak menerimanya. Yang diterima adalah mengajar ilmu kepada orang-orang Islam. Itulah Ubadah bin Samit. Okay. Selesai insyaAllah. Okay. Dan dia juga merupakan jurucakap kaum Ansar dalam perjanjian Bai'ah Aqabah, yang mengangkat bai'ah kepada Nabi SAW. Dia orang yang pertama yang mengungkapkan kata-kata dengan Nabi SAW. Jadi jurucakap lah. Okay. Dan mewakili kaum-kaum Ansar dalam bai'ah Aqabah. Okay. Perjanjian Aqabah. Okay, selesai. Yang seterusnya, ini menarik ni. Habbab bin Arth. Kita dah bincang sebelum ni kan, Habbab, orang yang paling dahsyat siksaannya dalam Islam. Okay. Kemudian Habbab ni kelebihannya adalah orang yang mahir membuat senjata. Dan orang yang disiksa paling teruk sehingga dagingnya masak apabila dibakar. Okay. Apabila dibakar. Dan kuatnya keimanan Habbab bin Arth ni, bila satu hari dia pernah dibakar di kepalanya dengan besi panas, tidak terkeluar pun daripada mulutnya yang menggambarkan rasa kesakitan. Dia tahan buat macam biasa sebab dia tak nak orang yang menyiksanya rasa puas dan gembira. Jadi kesakitan tu dia semua dia telan. Dia tak menggambarkan pada raut wajahnya, pada tindak balasnya, pada suaranya yang menggambarkan dia sakit. Sedangkan sebenarnya dia dibakar dengan besi yang panas. Okay. Sebab dia tak nak bila dia menjerit ataupun dia meraung, dia sebut sakit,
itu akan menggembirakan orang yang menyiksanya, ataupun orang yang seksa rasa puas hati, rasa puas sebab dapat sakiti dia. Itulah Habbab bin Arth, seorang sahabat Nabi SAW. Itu bila dia buka baju di hadapan Nabi SAW, Nabi menangis. Nabi menangis. Okay? Sebab daging belakangnya berkerut, masak, sebab dia dibaringkan di atas bara api. Kemudian yang mematikan bara api itu adalah darah dan air yang keluar daripada tubuh badannya. Bila dah tu, maksudnya dia terus bangun, keluar daripada api tersebut dalam keadaan daging yang masak di belakang badannya. Dan ketika itulah dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, mata Nasrullah. Dan kebetulan Nabi SAW berada di tepi Kaabah. Dia kata, wahai Rasulullah, bila pertolongan Allah nak datang ni? Dia mengadu pada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW kepadanya, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawa sesungguhnya pertolongan Allah tu sangat dekat. Lalu Nabi menceritakan tentang kisah orang-orang yang diseksa sebelum ni. Iaitu kata Nabi SAW, ada seorang itu ditanam separuh badan dalam tanah, kemudian dia digaji kepalanya sehingga terbelah dua badannya. Ada yang seorang itu disikat kepalanya dengan sikat daripada besi, berkumpul seluruh rambut dan daging itu di tumit kakinya, di hujung kakinya. Jadi bila dengar perkataan tu, Habbab ni kata, ya Allah, rupanya apa yang dia alami dengan siksaan yang sangat dahsyat ni adalah lebih kecil berbanding sahabat-sahabat dulu ataupun umat-umat terdahulu yang mempertahankan akidahnya. Itulah Habbab bin Arth. Habbab bin Al-Arth, alif rota sebenarnya, bin Arad. Dan dia jugalah yang mengajarkan kepada adik Sayyidina Umar Al-Khattab, yang kita dengar kisah Sayyidina Umar Al-Khattab terbuka untuk masuk Islam tu, yang bila dia dengar adiknya membaca surah Toha. Yang ketika itu yang mengajarkan kepada adiknya Fatimah binti Al-Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid adalah Habbab bin Arth. Waktu Umar masuk dalam rumah Fatimah ni, adik dia, Habbab ni ketakutan dan dia sembunyi di belakang tabir, sembunyi belakang langsir, sehingga tidak Sayyidina Umar tak perasan dengan kehadiran Habbab bin Arth ni. Tapi bila Sayyidina Umar kata dia ambil layan yang surah Toha ni yang disimpan oleh adiknya bawah tilam. Dia bila Sayyidina Umar dia duduk depan rumah adik dia tu, dia terdengar adik dia baca surah Toha. Bila adik dia perasan macam ada orang datang, dia terus sembunyikan bawah tilam. Lalu Sayyidina Umar terus angkat tilam tu dan ambil kertas ni, layan ni, dan Sayyidina Umar baca. Sayyidina Umar ni adalah antara orang yang boleh membaca dan menulis pada zaman Nabi SAW. Sedangkan pada ketika itu ramai yang tidak boleh membaca dan menulis. Ada beberapa orang sahaja yang boleh membaca dan menulis dengan baik. Okay. Allahumma salli, bila dia baca surah Toha, dia kata ini bukan daripada manusia ni. Kata-kata ini bukan daripada manusia. Kata-kata ini adalah daripada Allah. Daripada Allah. Jadi kata, baru aku jumpa Muhammad. Barulah ketika itu Habbab bin Arth keluar daripada persembunyiannya, kan, dan membawa Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Nabi SAW, yang ketika itu sedang berdakwah secara senyap-senyap ataupun secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Dan ketika itulah bermulanya keislaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Itulah. Okay, ini Habbab bin Arth. Okay. Selesai insyaAllah. Ini yang menarik ni. Abu Ubaidah bin Jarrah, ataupun dia lebih digunakan sebagai nama betulnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Amir bin Abdullah bin Jarrah. Abu Ubaidah orang yang paling kuat dan paling amanah serta amat dipercayai. Merupakan antara kelompok sahabat yang pertama memeluk Islam. Beliau bersama-sama Al-Arqam bin Abi Arqam, Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Maz'un, yang masuk Islam. Di antara orang yang awal lah Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi walaupun Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar bukan yang mensyahadakan dia. Abu Bakar bawa dia jumpa Nabi SAW. Itulah. Antara yang awal masuk Islam. Turut serta dalam peperangan Badar.
Dan ujian yang paling berat dihadapinya adalah membunuh ayahnya sendiri, iaitu Abdullah bin Al-Jarrah. Dia kisahnya bila dalam peperangan Badar, ayah dia tak Islam lagi. Okay. Ayah dia datang daripada Mekah, dia dah berhijrah bersama Nabi SAW di Madinah. Kan, ketika berlaku perang Badar, bila ayahnya datang memang tujuannya nak bunuh Abu Ubaidah ni. Okay. Okay. Nak bunuh Abu Ubaidah, Allahumma salli. Dia cuba mengelak, dia akan lari. Dia akan lari daripada bertembung dengan ayah dia. Tapi ayah dia asyik kejar dia je. Memang ayah dia datang nak bunuh dia. Okay. Jadi dia mengelak, akhirnya dah tak boleh mengelak, terpaksa berhadapan dengan ayahnya. Lalu dia membunuh ayahnya dalam perang Badar. Okay. Dan dia sedih. Dia menangis, dia sedih sebab dia membunuh ayahnya. Okay. Lalu dia mengadu pada Nabi SAW, dan turun ayat Al-Quran kerana Abdullah, kerana Abu Ubaidah bin Jarrah ni. Okay. Okay. Allahumma salli. Ayat Quran dia saya sharekan. Surah Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataballahu fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin minhu wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Okay. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang itu adalah bapanya, anak-anaknya, saudaranya ataupun ahli keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan oleh Allah keimanan dan Allah telah menguatkannya dengan pertolongan yang datangnya daripada Allah. Lalu masukkannya dalam syurga dan mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya. Allah redha terhadapnya dan mereka redha terhadap Allah. Mereka lah golongan Allah. Sesungguhnya golongan Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat surah Al-Mujadalah ayat 22 ni diturunkan kerana Abu Ubaidah bin Jarrah ataupun Amir bin Abdullah bin Jarrah. Okay, disebut nama tu. Okay. Jadi bila dia sedih, bila turun ayat ni, barulah hilang kesedihannya. Okay. Yalah, bunuh ayah sendiri. Ayah yang berjasa besarkan dia semua. Itu ujian para sahabat dulu memang sangat berat, sangat besar sebenarnya. Okay. Kalau sahabat-sahabat kita yang mu'allaf ni, mereka berhadapan dengan ayahnya tu, tak adalah sampai nak kena bunuh ayah dia. Kan? Cuma mungkin di pinggir, disisihkan daripada keluarga ataupun dibuang daripada keluarga. Kan? Tak mengaku anak dan seumpamanya ada. Tapi itulah ujian yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita daripada mu'allaf ni. Kita alhamdulillah, kita lahir-lahir Islam. Kan? Tak menghadapi semua benda ni. Saya ada seorang sahabat. Saya sangat... Betul tu Ustaz. Macam mana? Betul tu Ustaz. Saya pun orang mu'allaf. Dulu mak saya tak anggap saya macam anak dia sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah kan? Sekarang dah alhamdulillah dia terima saya seadanya. Betul. Saya pun ramai kalangan sahabat saya. Saya terlibat dengan pertubuhan kembara iman, mu'alaf, NGO Mu'alaf Malaysia. Saya penasihat. Jadi bila kita bergaul, berprogram dengan dia orang semua, memang terkesan lah. Saya terkesan dengan seorang sahabat saya namanya Afkar. Okay. Dia ni, Allahumma salli, bila dia masuk Islam, dia dulu dicerita macam mana dia masuk Islam kan. Kalau dia kata kalau ikut kawan-kawan dia tak masuk Islam. Sebab dia kawan dengan orang Melayu masa sekolah dulu. Bila bulan Ramadan, dia lah yang kena belikan makanan untuk kawan-kawan dia yang tak puasa. Sebab dia Cina kan, dia tak Islam lagi kata-kata. Tapi bila satu hari macam dia try puasa. Kemudian bila dia dengar azan, dia menangis.
Sebab itu dia suka dengar azan. Dia suka dengar azan. Okay. Bila dengar azan ni dia akan menangis. Tu Allah campak hidayah pada dia. Walaupun dia kawan dengan kawan-kawan yang tak baik masa sekolah dulu. Kawan yang tak puasa. Tapi Allah beri hidayah pada dia. Bila dia try puasa sekali, lepas tu bila dia dengar azan tu rasa macam syadu dia. Walaupun dia belum Islam lagi. Sebab tu dia orang yang suka sangat dengar azan. Okay. Bila dia masuk Islam, dia cakap dengan mak ayah dia masuk Islam. Dia terus terang. Dia bukan simpan rahsia tak. Ayah mak dia terkejut kata itulah. Mak dia sama dengan Mus'ab bin Umair tu, yang mak dia kata mak tak nak makan. Mak mogok lapar. Selagi mana kau tak keluar Islam, mak akan mogok lapar. Apa yang keluar daripada mulut Afkar ni? Afkar Su nama dia, dekat orang Johor. Dia kata, wahai ibu, dia kata kalau ibu ada 9 nyawa sekalipun, yang kalau siapa nama Allah SWT, Mus'ab bin Umair dia kata kalau ibu ada 10 nyawa, tapi dia kata 9. Kalau ibu ada 9 nyawa sekalipun, dicabut satu persatu di hadapanku, dia kata, untuk aku keluar daripada agama Islam, tak akan aku buat. Tu cakap. Saya bila dia cerita tentang tu, saya cakap, Afkar, saya ni syukur, sangat syukur lahir dari Islam lah. Kalau saya duduk kat tempat awak, Afkar, saya rasa sampai sekarang saya tak Islam lagi. Saya cakap itu. Sebab saya sangat sayang mak saya. Mak saya kata jangan, saya takkan buat. Saya sangat sayang mak saya. Kalau lah saya duduk tempat awak, mak saya mungkin sampai sekarang saya tak Islam lagi. Tapi Allah pilih awak ni, orang yang kuat sebenarnya. Tu kan, tu respect sangatnya dia. Respect sangatnya dia. Okay. Itulah yang dihadapi oleh para sahabat. Okay. Jadi Hatta ni, saya pun ada juga sahabat yang Islam, asalnya bapa dia ni kira dalam agama yang sebelum ni, dia besar jawatan dia. Dia pengurusi, kalau macam masjid, pengurusi masjid lah kan. Kemudian dia memang ni lah, orang yang selalu sembahyang dekat kuil lah. Kira kuat lah. Bila anak dia masuk Islam, dia letak semua jawatan dia yang berkaitan dengan agama. Sebab dia malu. Anak dia ni Islam, sedangkan dia ni pengurusi kuil, apa semua ni, pengurusi NGO ni lah, apa tu, kemudian dia orang besar dalam agama. Dia letak semua jawatan dia. Okey, sebab anak dia masuk Islam. Anak dia tak mula-mula dia buang lah. Dia buang. Sampai dia nak bunuh anak dia sebenarnya. Dia nak bunuh anak dia. Tapi anak dia kawan saya. Saya cakap tak apa, tunjuk akhlak yang baik je. Dia tunjuk akhlak yang baik. Okay. Akhirnya sekarang ni anak yang paling dia sayang adalah anak dia yang masuk Islam je. Adik-beradik dia dulu kasar. Yang dia ni kasar dengan adik-beradik dia dulu. Dengan kakak dengan apa semua. Kasar. Jadi bila dia masuk Islam, dia jadi lembut semua dengan mak ayah dia, lembut dengan kakak dia, lembut semua. Jadi kakak dia pernah putuskan hubungan dia, adik-beradik pernah putuskan hubungan dengan dia. Tak telefon dia lama, tak telefon. 2 tahun tak telefon. Sampai satu ketika akak dia sakit. Akak dia kena uji sakit apa? Sakit kanser tak silap. Orang pertama dia telefon adalah sahabat saya tu lah. Jadi dia banyak mengadu masalah dan akhirnya cuma belum diberikan hidayah lah. Belum diberikan hidayah keluarganya tu lah, insya-Allah. Okey, tu disebut tentang kehebatan Abdullah bin Ubay bin Jarrah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya kita masuk satu sebelum kita masuk Zaid bin Harithah yang panjang kisahnya. Saya rasa Zaid bin Harithah kita akan bincang pertemuan kita akan datang. Okey. Osman bin Maz'un adalah sahabat yang ke-14 memeluk agama Islam. Okay. Beliau merupakan orang muhajirin pertama yang wafat di Madinah. Okay. Dan orang pertama dikebumikan di perkuburan Baqi'. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab tangisan baginda SAW, ketika mana Osman bin Maz'un meninggal dunia, baginda menangis. Baginda menangis. Okay. Sebab boleh bayangkanlah kita hijrah dengan Nabi SAW. Kita orang yang merantau meninggalkan tempat kampung kita. Jadi kita dengan Nabi tu dah sangat rapat. Jadi sahabat-sahabat yang hijrah dengan Nabi SAW sangat rapat. Okay. Sampai kat sana, orang pertama, maksudnya orang muhajirin yang pertama meninggal adalah Osman bin Maz'un. Nabi tersentuh lah sebab
sama-sama bersusah payah dalam hijrah, sama-sama bersusah payah bina Masjid Quba, bersusah payah meninggalkan semua kesenangan di Mekah. Sampai di Mekah, dia orang muhajirin pertama yang meninggal dunia. Sebab itu Nabi menangis. Nabi menangis. Dan kemudian dia adalah orang pertama yang dikubumikan di perkuburan Baqi'. Ini hebatnya seorang sahabat. Kalau kita lihat sahabat yang ke-14 masuk Islam ni, maksudnya dia Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab kita tahu Abu Bakar As-Siddiq, dia hari pertama dia masuk Islam, dia tak balik rumah, dia terus cari kawan dia. Ketika itu dia Islamkan 8 orang. Antaranya adalah Zubair bin Awam, Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf. Yang esoknya dia keluar rumah, dia cari sahabat dia. Dapat Islamkan 17 orang. Jadi antaranya adalah Osman bin Maz'un, Amr bin Mikdad, Mikdad bin Amru, dan tadi yang kita bincang lah, sahabat-sahabat yang lain tu. Al-Arqam bin Abi Arqam, sebut tentang tu, insyaAllah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pertemuan kita kali ini dapat memberikan kemanisan Islam, kemanisan iman pada diri kita. Bagaimana para sahabat, kalau kita lihat Habab bin Arth, bagaimana Abdullah bin Mas'ud yang menghadapi ujian, siapa ni? Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kan? Bagaimana kehebatan dia di awal Islam dan bagaimana akhlaknya dengan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dia menjadi panduan kepada kita semua. InsyaAllah, saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita hari ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz. Hebat-hebatnya sahabat-sahabat Nabi ni, Masya Allah, dengan kelebihan dan bidang mereka masing-masing. Dan hebat juga ujian-ujian mereka ni kalau dibandingkan dengan kita, Masya Allah. Jauh sangat bezanya, tapi iman mereka sangat solid lah. Moga kita bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, sikit hebahan dia. Hebahan kuliah kita. Selepas ini 10.30 pagi halaqah tahfiz bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukuma Indah. 5.15 petang kuliah asar, sekali lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Sari dengan tahsin Al-Quran. Dan pada pukul 8.15 malam kuliah maghrib kita bersama dengan Imam Masjid Negara Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.